لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله terafakkan kesyukuran dapat kita sambung kitab Al-Jauhar Al-Mawhub. Masih lagi perbahasan kubur, alam kubur, muka surat 51 Jawi, Rumi 112. Jawi, Rumi 112. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ke tengah-tengah. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Adapun picit. Picit tu. Picit tu maksud sempit. Adapun picit, yakni maksudnya sempit. Adapun picit kubur, kesempitan kubur, iaitu tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Kesempitan kubur, kesusahan kubur, semua orang merasainya, walaupun orang tu orang soleh sekalipun. Yang dapat dikecualikan daripada kesempitan kubur ataupun kesusahan kubur hanyalah Nabi dan Rasul, orang mati syahid, dan orang yang dijanjikan. Orang yang Nabi janji bahawasanya ia tak kena kesempitan kubur. Bukan seksa dalam kubur. Seksa dalam kubur tu orang kafir, orang buat maksiat kena seksa dalam kubur. Ini kesusahan kubur, ujian kubur, kesempitan kubur. Semua, walaupun orang soleh sekalipun, semua kena. Semua merasai. Dia kata sini, jikalau daripada mayat itu soleh sekalipun kena juga. Sebab tu kubur, dalam kubur, kesempitan kubur, mari kita tengok. Kecuali orang yang Nabi dan Rasul, kecuali orang mati syahid, dan kecuali orang yang Nabi kecualikan. Contohnya, isteri kepada Abu Talib, namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ni isteri Abu Talib. Abu Talib tidak beriman sampai meninggal. Tapi isteri dia, mak kepada Sayyidina Ali lah, dia beriman, dan imannya sungguh lah. Maka Nabi kata Fatimah binti Asad, dia tidak terkena picit ataupun kesempitan kubur, maka tak kena lah. Tapi secara keseluruhan umum, semua orang kena, walaupun orang tu soleh sekalipun, orang baik sekalipun. Dan daripada Rasulullah SAW sabdanya, ini mayat yang bergerak arash baginya. Nabi sebut mayat ni menyebabkan arash tu bergerak, dan dibukakan baginya beberapa pintu langit. Sebab mayat tadi ni orang baik lah maknanya, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Bergerak arash sebab suka dengan rohnya bila dia meninggal, dan menghadirkan dia 70,000 malaikat untuk sambut roh dia bila dia meninggal. Sungguhnya dipeluk akan dia oleh kubur, kemudian dibukakan dia daripadanya. Macam mana pun, walaupun punyalah baik orang ni, sahabat Nabi lagi, tetap juga dipeluk oleh kubur. Bila dipeluk tu maksudnya adalah kesempitannya.
Kesusahan kubur tu tetap ada. Cuma lepas dipeluk, dilepaskan balik. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil qabri ضغطة لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد bin Muazin. Artinya bagi kubur itu picit, sempit, susah. Jikalau sentosa daripada seseorang, jikalaulah ada orang yang dapat selamat daripada seksa kubur, niscaya sentosa daripadanya oleh Sa'ad anak Muaz. Niscaya Sa'ad bin Muaz ni yang lepas. Sedangkan Sa'ad bin Muaz tak lepas-lepas juga. Kalau Sa'ad bin Muaz pun tak lepas, kita orang soleh yang lain lagilah tak lepas daripada kesempitan kubur tadi. Demikian lagi kanak-kanak. Kanak-kanak pun sama, tiada lepas daripada picit, yakni sempit kubur. Tak lepas. Semua kena. Padahal kanak-kanak dah ahli syurga dah tu. Bila sebut kanak-kanak yang meninggal tak balik lagi lah. Riwayat Tabrani daripada Abi Ayyub bahawasanya kanak-kanak yang ditanamkan dia. Maka sabda Rasulullah SAW, jikalau lepas seorang daripada peluk kubur, himpitan kubur, niscaya lepas ini kanak-kanak daripadanya. Kalaulah ada orang lepas daripada himpitan kubur, kanak-kanaklah patut lepas. Sebab dia mana ada dosa lagi. Dia ahli syurga, budak-budak lagi. Tapi tak lepas juga. Tetapi peluk kanak-kanak itu seperti peluk ibu akan anaknya yang dikasihi. Ada pun yang lain daripada ahli maksiat, contohnya dipeluk akan dia hingga berselisih tulang rusuknya. Okay. Riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa membaca kul huwallahu ahad, kembali kepada amalan. Dalam kitab kita ni dia berselang-seli. Pertama riwayat, lepas tu amalan, lepas tu hukum hakam, lepas tu cerita pula, cerita zaman Nabi. Dia berselang-seli. Jadi tak boring sangat. Dah habis cerita tentang siksaan kubur, dia cerita pula amalan untuk elak siksa kubur tadi. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa membaca kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, pada sakit matinya, ketika sakit, yang sakit tu membawa kepada mati 100 kali. Baca pada sakit, dengan sakit tu dia mati, baca pula 100 kali. Sentosa ia daripada fitnah kubur dan daripada picit sempit kubur atasnya. Jadi ini pesanan kita. Kita biasa pergi melawat orang yang sakit sungguh lah. Bukan sakit sikit-sikit, tak, sakit sungguh. Kita pesan apa? Kita cakap apa dia? Biasa kita tanya, saya duk perhati-perhati lah. Apa khabar? Sihat dah ke? Sakit macam mana? Macam mana boleh jadi ni? Tu lah dia tanya tak? Macam mana boleh jadi ni? Minggu lepas tengok kita duk makan sama-sama okey aje. Macam mana boleh jadi? Oh begitu cerita, begitu gini. Oh kawan aku kena macam ni juga. Dia makan gini-gini. Tu je biasa kita nak bincang kan. Cubalah cari apa-apa akar kayu ni. Dia elok. Lepas tu kata, doktor bagi apa? Doktor bagi makan. Duk cerita tentang tu aje. Bila melawat orang sakit. Ni sakit yang mana sakit yang membawa kepada kematian. Bukan sakit macam sikit-sikit tu. Macam sakit sikit-sikit tu tak perlulah cerita pasal ni. Sakit yang dia macam makin lemah dah aku ni. Macam tak lah. Tapi boleh bercakap lagi. Pesan dekat dia, yang ni lah. Baca kul huwallahu ahad 100 kali. Sekurang-kurangnya ketika kau sakit ni. Patut kena pesan yang tu. Nak tanya tentang sakit dia tu, tanya kemudian lah. Suruh dia baca ni. Itu pesanan. Sebab kalau kita duk cerita tentang macam mana dia boleh sakit, gitu gini. Dia sakit, dan sakit ni yang kita tengok sakit yang membawa kematian lah. Maka pesan kat dia, suruh baca kul huwallahu ahad 100 kali minimum. Suruh dia baca. Jangan pula tanya, jangan pula sebut perkara-perkara contoh macam kawan aku sakit macam ni, lepas 3 bulan meninggal. Tu jangan. Tu biasa saya dengar tu. Saya dengar. Dia kata, Allah kaki dah sejuk dah ni, kaki ni. Dia kata, oh ingat tak? Padahal orang tu dengar lagi, boleh cakap pelan-pelan. Dia borak dengan orang lain kat tepi ni. Dia borak dengan kawan-kawan yang orang yang datang ziarah sama. Dia kata, kau ingat tak yang kawan tu gitu? Ingat. Dia macam ni lepas 2 minggu meninggal. Jangan kata gitu. Orang tu tak meninggal lagi, rasa dah meninggal lah. Tak boleh, tu tak ada adab. Tak boleh kata gitu. Dia antara waktu yang boleh tipu. Kita dah cerita sebelum ni, kalau ingat lagi, antara yang boleh tipu. Ada antara yang boleh tipu, yang orang Melayu panggil tipu sunat.
Saya bukan tipu sunat, tipu tak berdosa. Banyak keadaan yang boleh tipu. Tipu tu maksud cakap tak betul lah, tu tipu. Antaranya nak menyelamatkan suami isteri daripada bercerai, nak menyatukan suami isteri dalam iddah supaya dia rujuk balik, mendamaikan dua kawan-kawan yang bergaduh. Dia kata, tadi kawan tu tanya kau. Dia kata, rindu lama tak jumpa kau. Jumpa kawan ni pula. Dia kata, kawan tu tanya kau. Sejuk hati. Padahal bergaduh. Menipu tu. Antara tipu yang boleh. Antaranya suami isteri yang kalau cakap macam ni, habis lah. Biasa orang kahwin 2-3 Dia orang Melayu je panggil tipu sunat. Ini bukan tipu sunat. Kalau tipu sunat tu tipu dapat pahala. Bukan, maksudnya tipu tak berdosa. Cakap bohong tak berdosa. Antaranya dulu dia jahat. Dia tak baik lah. Dia buat jahat. Tiba-tiba ada orang macam perasan. Tak silap aku dalam 20 tahun, 30 tahun dulu kau duduk Penang kan. Macam muka kau lah, ketua perompak. Bukan lah. Bukan lah. Apa, kita lahir-lahir duduk pondok terus. Boy. Tak nak. Nipu. Nipu. Sebab apa? Jangan buka aib yang Allah dah tutupkan. Itu antaralah beberapa tipu. Dan antara yang boleh tipu, yang cakap tak betul, orang sakit lah. Biasanya kalau macam ni, memang tak lama. Tapi tak boleh cakap. Cakap, kaki panah dah ni. Kalau kaki panas maknanya darah turun sampai ke kaki. Tak lama ni, esok lusa boleh berlari ni. Padahal makin sejuk kaki dia. Tipu. Istilah panggil, jangan cakap benar. Jadi, bila melawat orang, bila orang sakit, jangan cakap tentang perkara-perkara yang lemahkan lagi dia. Kalau terpaksa tipu, tipulah. Tentang penyakit dia tu lah. Penyakit dia. Jadi, dan antara je kata baca Qul huwallahu ahad. Suruh dia baca. Sebab apa? Kalau dia meninggal, tapi dia sempat baca Qul huwallahu ahad 100 kali, sentosa ia daripada fitnah kubur dan picit sempit kubur atasnya. Ini pesanan kita. Selain daripada tanya dia boleh semayang ke tak? Boleh semayang ke tak? Tanya dia. Kalau tak boleh semayang. Kalau tak boleh semayang, kena semayang juga. Kena pakai spray untuk ambil uduk. Kalau tak boleh bergerak langsung, tak apalah, semayang ajalah. Nak macam mana? Tak boleh ambil uduk, tak boleh gerak langsung, tapi semayang kena semayang. Lepas tu semayang macam mana? Semayang, tu kena mengaji masa sihat lah. Masa dah sakit nak ngaji macam mana? Kena. Dah sakit tak kena ajar situ. Cara semayang gini. Lepas tu masa sihat lagi kena cara semayang orang sakit. Macam mana nak berdiri kalau mampu berdiri, nak duduk ataupun berbaring ke. Cara-caranya. Jadi kena semayang. Ingatkan dia pasal semayang dan ingatkan dia, suruh dia amalkan Qul huwallahu ahad. Dan ditanggung akan dia oleh malaikat pada hari kiamat. Siapa yang baca ketika sakit Qul huwallahu ahad 100 kali, kemudian dengan sakit tadi tu mati, ditanggungkan oleh malaikat dengan tangan malaikat hingga lalu akan sirat, titian sirat kepada syurga. Ni titian sirat, ini pada mahsyar, lalu kot titian sirat, ni syurga, bawah tu neraka. Jadi malaikat bawa lalu. Ini titian sirat tu. Itulah amal. Bukan amal bila sakit baca ni. Kita sendiri dan kita pesan kat orang yang sakit. Dan demikian lagi orang yang mengekalkan pada tiap-tiap malam, ni susah sikit. Tiap-tiap malam membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sampai habis tiap-tiap malam. Tak cukup dengan tu aja, ataupun boleh baca juga, atau elok baca juga Nabi baca surah As-Sajdah. Surah pagi Jumaat yang kita subuh kita baca kan. Baca tiap-tiap malam. Dah 2 surah dah. Dan surah Yasin 3 surah dah. Dan orang yang membaca tiap-tiap hari 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berkatilah aku. Dia tak ada tulis makna tu. Tu makna dia. Ya Allah, berkatilah aku pada ketika meninggal, pada maut dan selepas mati. Lepas daripada fitnah kubur. Tapi itulah banyak nak kena baca. Tabarak, Alif Lam Sajadah, Yasin. Lepas tu 25 kali Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. 25 kali. Banyak ah. Kalau boleh amal ni terlepas daripada azab kubur. Kita masa sekarang ni rasanya banyak Allah susah nak baca. Bila kita masuk kubur nanti kata Allah, kalau aku apa? Memang tahu pun. Kalau macam ni lah punya seksa kubur, kalau aku tahu dulu, memang dia tahu pun. Kalau aku masuk kubur, lepas tu hidup balik,
aku akan baca tiap malam. Setakat baca ni sangat mudah berbanding dengan kesusahan dalam kubur. Cuba bayanglah, kita terbayang masuk dalam kubur hidup-hidup ni, masuk kubur, lepas tu duduk dalam tu, lepas tu orang tanam. Cuba rasa macam mana? Masa orang tanam tu berasa tak boleh bergeraknya, macam tak boleh nak bernapasnya. Lepas tu duduk gelak gelitanya. Masa sekarang rasa banyak. Kalau dah masuk kubur, rasa Allah senangnya, kenapalah tak buat dulu. Masa tu. Habis, ini tentang amalan. Boleh amal lah. Okey, ni cerita hukum pula. Cerita hukum. Kebanyakan seksa kubur berpunca daripada tidak istibrak. Istibrak ni adalah satu perbuatan yang dilakukan, satu gerakan yang dilakukan, atau satu perbuatan yang dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar untuk menghabiskan sisa-sisa najis keluar. Itu istibrak. Dalam kitab-kitab fiqh biasa dia bagi contoh berdahem. Jadi maka kita lepas kencingnya berdahem, lepas kencingnya berdahem. Itu contoh. Itu contoh aja. Antaranya berdahem lah, tapi bukan berdahem tu istibrak. Istibrak adalah apa-apa gerakan ataupun perbuatan yang buat setelah buang air kecil, buang air besar untuk menghabiskan sisa-sisa. Itulah istibrak. Kalau dengan melompat mengeluarkan sisa-sisa air kencing, maka melompat itulah istibrak. Kalau berjalan pusing pawah 7 kali 7 kali itulah istibrak. Kalau berdiri duduk, ketuk ke tampi itulah istibrak. Apa sahaja yang perbuatan yang menyebabkan air kencing itu keluar habis. Apa saja. Kalau dengan berdahem keluar air kencing habis, maka berdahem itulah istibrak. Jadi buatlah perbuatan-perbuatan tu. Ada orang silang kaki lepas dia buang air kecil, ada selang kaki macam tu. Ada orang melompat, ada orang duduk bangun, ada orang jalan itik. Tak kisah. Kalau tidak, tengah semayang air kencing keluar kan kena batalkan serabut. Allah, dah lah. Kena balik, tukar kain, basuh, ambil wuduk. Tak serabut Jadi kena istibrak ni. Kerana ramai orang yang kena seksa kubur sebab dibuat lebih kurang. Lebih-lebih lagi orang berumur. Grip, getah-getah ada semua longgar lah. Sebab dah berumur, dah guna lama dah. Maka banyak grip dah tak apa nak grip. Menyebabkan bila macam terkeluar je, takut, gitu je. Lepas tu buat lupa. Sebenarnya keluar. Jika macam tu, semayang tak sah. Bila semayang tak sah, tak qada. Sebab tu kena seksa. Jadi istibrak ni sangat penting. Sangat penting kerana dia membatalkan wuduk dan dia membatalkan semayang kalau tengah semayang. Susah masalah ni. Jadi istibrak. Kalaulah ada masalah sehingga kalau istibrak pun buat sesuatu pun tetap juga air kencing, lepas tu baru dia keluar. Setengah jam lepas tu baru keluar. Masa semayang tengah sujud, waktu tu adalah dalam kita ni terkepit ke apa ke, masa tu baru keluar. Selalu jadi macam tu. Kalau macam tu lah gayanya, dalam sejam sebelum nak semayang jangan kencing dah. Jangan. Tu cara dia. Ada orang tanya, saya dah buat macam-macam Ustaz, makan obat macam-macam dah buat. Tapi biasanya bila nak semayang tu kan banyak bergerak. Bila bergerak masa tu lah dia keluar. Allah, ujian sungguh lah, dia kata. Berapa lama dah? 3-4 tahun dah. Dia imam. Sebab tu tak mau jadi imam, dia kata. Sebab kalau imam, kalau batal macam mana? Makmum pula tak gerti ganti. Jadi huru-hara. Kadang-kadang dah habis semayang tu baru, betul lah tadi terkeluar. Dia buat pengumuman, minta maaf lah, saya terkencing. Macam tu. Allah, memang leceh. jadi tu. Jadi macam mana susah, jadi azab. Berapa 2-3 tahun dah dia kata. Dulu okey sebab dia tak jaga sangat. Contohnya kencing dia tahan masa muda-muda dulu. Muda-muda tak apalah, grip tu kuat. Spring tu kuat lagi. Apa benda tah yang tempat yang kalau nak kencing dia dilonggar benda tu. Apa benda kat dalam organ kita ada. Bila kita tak dia jadi gitu. Masa muda-muda kuat lah. Lama-lama duk tak jaga kan, duk batu karang lah apalah, tak jaga. Nak kencing duk tahan. Bila dah berumur sikit, dia dah kurang grip. Bila kuat kurang, buang air, lepas tu ambil wuduk apa semua, nak masa semayang, masa gerak-gerak tu, masa tu dia keluar. Jadi dia memang kata azab sungguh lah, dia kata. Dah 2-3 tahun. Dia kata lah, dah buat macam-macam petua dah buat. Tak susah pun. Dia terkejut dengar. Tak susah pun. Janganlah kencing sebelum semayang. Lah dia tak terfikir pula. Nak semayang lagi 2 jam. Tengoklah dia punya keadaan serius dia tu. Kalau serius sangat, 2 jam nak semayang jangan kencing dah. Tahan kencing, tahan lah.
Tahan. Tak adalah orang kencing 2 jam kencing 2 jam, tak adalah. Mana ada orang gitu, tu menyakit lah tu. Jadi dia kata ya tak ya juga. Tak nak kencing, tak nak semayang, tak tu lah nak kencing. Apa pasal? Dia kata lepas tu dia buat sejam sebelum tu dia dah tak buang air dah. Lepas tu masa semayang, ambil wuduk macam masa semayang memang tak keluar. Loh, dia kata tak terfikir pula. Macam-macam ada petuanya yang dia gunalah. Basuh dengan air sejuk, menggigil dia kata. Basuh dengan air sejuk. Macam-macam, tak jadi. Dia kata apa pasal pergi kencing sebelum semayang? Dia kata ya tak ya juga. Dia buatlah sejam sebelum semayang dia kencing. Lepas tu mana keluar lepas pada tu. Dia pergi situ berjalan gitu keluarlah. Masa nak semayang jangan kencing, basuh, ambil wuduk semayang. Tak keluar. Bagi orang ni tu antara tu lah. Cuma perbuatan mengeluarkan saki baki air kencing najis untuk habiskan perbuatan tu nama istibra'. Dan sabda Nabi, sebab apa? Sebab kebanyakan seksa kubur orang tak istibra' lah. Sabda Nabi SAW, kebanyakan seksa kubur itu daripada kencing, yakni dengan sebab tiada istibra' daripadanya. Tak istibra'. Jadi bila tak istibra', air kencing tu masa semayang tu dia keluar. Bila dia keluar, buat tak tahu. Konon-konon buat macam tak perasan. Sedangkan semayang dah batal. Dan kain dia dah kena najis. Jadi pada semayang seterusnya, walaupun air kencing tak keluar dah, semayang tak sah juga sebab kain najis. Dia tak tukar kain. Sebab dia buat macam sah tu, tak ada kot. Buat lebih kurang. Jadi kena hati-hati lah. Sebab Nabi sendiri, ni riwayat ni daripada Syaikhan ni Bukhari Muslim, bahawa Nabi SAW lalu di atas 2 kubur, berjalan ada 2 kubur, maka sabdanya bahawa kena seksa keduanya. Dalam 2 kubur dalam tu sedang kena seksa. Adapun salah seorang daripada keduanya, maka ialah berjalan dengan namimah, iaitu mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi mereka itu. Lalu tengok ada 2 kubur, Nabi kata dua-dua ni kena seksa. Lepas tu yang ini kena seksa sebab dia pergi kat orang ni bawa mulut. Lepas tu dia pergi kat orang ni bawa mulut pula. Lepas tu dua ni bergaduh. Bawa mulut tu masuk cakap apa-apa menyebabkan dua ni bergaduh. Zaman sekarang ni media sosial lah. Dia pergi angkat ustaz ni punya, dia kerat, campur, gabung, lepas tu berdua ni bergaduh. Dia pergi bawa mulut juga tu. Sekarang tak bawa mulut dah, bawa jari. Tak bawa mulut, dulu mengumpat pakai mulut, sekarang mengumpat pakai jari. Sekarang ni top to the hand. Cakap dengan jari sekarang ni. Tak cakap dengan mulut dah. Tak mengumpat-mengumpat dengan mulut, tidak dah. Semua mengumpat dengan jari dah sekarang. Hati-hati. Fitnah bukan dengan lidah dah. Fitnah dengan jari sekarang ni. Jadi dia pun komen kat orang ni. Oh dia ni gini. Tag orang ni. Orang ni pula dia tag orang ni, bagi orang ni bergaduh. Ramai berlambak orang macam tu. Orang ni dia panggil namimah, mengadu domba. Akhir sekali dua ni bergaduh sebab dia kena azab. Tengah azab kena azab. Satu, Nabi kata, di istilah dia panggil namimah, mengadu domba, bagi dua ni bergaduh. Sedangkan kita tahu hukum boleh bohong untuk menyatukan dua yang bergaduh. Boleh bohong, padahal bohong tak boleh. Jadi boleh. Maknanya teruknya bergaduh ni sampai nak bohong untuk dua orang aman, dua orang damai pun boleh. Ini elok-elok orang elok baik, dia bagi berpisah dua tu. Dia bagi bergaduh. Jadi kena seksa dalam kubur. Satu, yang ni bukan perbicaraan kita lah. Perbicaraan kita adalah yakni okey. Dan ada pun satu lagi, kubur satu lagi, maka adalah tiada istibra' daripada kencingnya. Satu kena seksa juga. Yang tadi tu patutlah kita kena seksa sebab memang perangai uduh. Yang ini taklah perangai uduh orang baik, abang haji. Kena seksa juga. Kenapa? Orang masjid surau, kena seksa juga. Yang tadi orang jahat, mengadu domba. Sebab apa kan nama ni mengadu domba? Namimah. Mengadu domba ni maksud, kalau domba-domba ni kambing atau biri-biri. Kibas domba ni. Cuba tengok biri-biri dia gaduh macam mana. Kalau orang bela biri dia tahu. Tengok kibas ke biri-biri dia bergaduh macam mana. Yang ada gini, undur sampai berdarah, sampai yang takut lagi kalah. Itulah mengadu domba. Bagi dua bergaduh. Kalau yang mengadu domba kena seksa dalam kubur, padan muka memang patut pun. Ini orang baik. Orang baik, orang surau masjid, orang semayang, kena seksa juga. Ya, kena seksa juga. Sebab tak jaga kencing. Tak jaga kencing daripada sudut istibra'. Dari sudut saki baki kencing tadi masih lagi ada, dia tak jaga sungguh-sungguh. Kemudian bila dia gerak-gerak tak keluar, dia buat-buat macam halal lah. Sayyidina Umar
Kadang-kadang bila dia tahu perkara ni, dia sentiasa jaga. Sehingga kan ada satu perasaan macam sikit-sikit, Allah, sembahyang aku tadi terkeluar ke tak? Setan main kacau. Sayyidina Umar ambil apa? Ambil air, dia percik. Lepas dia ambil uduk apa semua, dia mandi ke apa ke, lepas tu dia basuh apa semua, ambil uduk, nak sembahyang, sebelum tu dia ambil air, dia percik. Jadi bila nak sembahyang, macam terkeluar, basah tadi, basah aku percik. Takut jadi was-was, dia percik. Tapi kalau memang yakin keluar, tak guna percik tu. Ini tak yakin, macam keluar, macam tak keluar, cek tak ada. 2 kali, 3 kali, 4 kali, cek tak ada, macam terkeluar. Batalkan sembahyang, cek tak ada. Ini aku dah kena penyakit setan dah ni. Setan main kacau dah ni. Kalau macam tu nya gaya, lepas ambil uduk apa semua, pakai kain apa, pakai jubah apa semua, keseluar ke apa, ambil air percik. Biar basah sikit, lepas tu sembahyang. Kalau basah tadi, memang air percik, bukan air kencing keluar. Kecuali memang yakin keluar, terasa meleleh. Yakin tu tak boleh, percik tak boleh. Okey, habis bab tu. Jagalah. Sepatutnya kita makin berumur, semakin banyak ibadah, semakin dekat, sebab semakin dekat dengan kubur. Kubur apa? Dunia kata pergi, kubur kata mari. Dekat. Bila dekat, pecutan terakhir kita, buat ibadah sebanyak mungkin dan sesempurna mungkin. Ini ujung-ujung hayat, sepatutnya muda-muda dah okey, ujung-ujung jadi tak okey. Jagalah. Takut gitu. Okey, jaga bab istibra'. Habis dah bab istibra', bab jaga perkara ni. Dia berbeza dengan daimul hadath. Daimul hadath ni dia tak guna istibra'. Daimul hadath ni seorang yang ada penyakit kencing, namanya silsil baul. Silsil baul. Air kencing tu sentiasa keluar je. Setitik. 2-3 minit setitik. 2-3 minit setitik. Yang tu tak boleh buat apa? Dia panggil daimul hadath. Hadas yang berpanjangan. Jadi orang macam ni, dia ambil uduk, dia boleh sembahyang macam tu aja. Dan cara adalah cara, dia kena ambil balut-balut apa semua, jangan bagi keluar, walaupun keluar ambil uduk sembahyang dalam keadaan mualat. Tu kena mengaji orang sakit lah. Itu daimul hadas. Dia sembahyang, air kencing keluar pun sah. Itu daimul hadas. Orang yang sentiasa keluar hadas, silsil baul, 2-3 minit keluar setitik. Kalau katalah kena cuci, dia tak sembahyang jawabnya. Dia penyakit. Orang macam ni dimaafkan, tapi ada cara dia lah. Tu kena mengaji cara orang sakit. Bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah. Cerita bab lain pula, dia lompat. Habis dah cerita tadi. Kenapa? Kita punya tajuk asal kelebihan hari Jumaat. Tajuk asal kita bab yang ke-10, kelebihan hari Jumaat. Dan kita cerita tentang kelebihan hari Jumaat, kenapa hari Jumaat tu lebih, dan apa yang terjadi pada hari Jumaat, dijadikan Nabi Adam, kiamat dan sebagainya. Lepas pada tu, orang yang mati pada hari Jumaat, kepada tu kesempitan kubur, dia selit tiba-tiba masalah dekat sini. Padahal bukan hari Jumaat ni. Kembali balik kepada hari Jumaat. Bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhtub ansit au takallama au abitha au asyara biyadihi au bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ni hadis ni. Ni hadis. Yang ramai agak salah faham dengan hadis ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata-kata, bercakap pada hari Jumaat, bagi taulannya bercakap dengan orang sebelah, dengan kawan-kawan ni, padahal imam membaca khutbah, imam sedang berkhutbah, diam olehmu, dia kata diam. Dia bukan cakap benda-benda mengarut, dia bukan cerita pasal bola, bukan cerita, dia cerita benda baik, iaitu jangan cakap khutbah, dia suruh diam. Ansit, diam. Atau berkata olehmu, atau bercakaplah apa-apa, atau memperbuat ia akan sia-sia, atau isyarat buat benda sia-sia lah. Kapet ni ada kan, nampak kapet dia pun garu kapet, garu keluar bulu kan. Dia lepas sembahyang penuh bulu kat depan, bulu kapet, garu ambil penuh sini, garu imam garu. Zaman Nabi dulu kutip anak batu, sebab dia tak ada kapet tu, atas pasir je, cari anak batu kutip, kumpul stopok, tak ada kerja. Ataupun zaman sekarang apa ni, lambat ni
Tengok WhatsApp lah, jawab apalah. Sama lah, buat tu. Buat perkara yang sia-sia. Atau isyarat dengan tangan. Pun tak boleh. Pun tak boleh buat isyarat dengan tangan. Atau dengan kepalanya. Pun tak boleh ketika khatib dengan khutbah. Maka sungguhnya telah lara. Lara tu faqat lara, terah lara. Dia telah buat perkara yang lara. Walaupun perkara tu baik. Yalah, suruh orang diamkan baik. Pada jadi lara. Lara lah ia. Dan barang siapa lara, maka tiada Jumaat baginya. Siapa lara, tak ada Jumaat baginya. Okay. Mari kita baca maksud hadis ni. Hukum berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini, maksud berkata-kata tadi bukan maksud berkata-kata dengan mulut aja. Ya, berkata-kata dengan suara, dengan mulut. Termasuk juga berkata-kata zaman sekarang ni dengan jari. Sebab tu dia bagi contoh tadi tu. Ada hadis lain kata kutip anak batu, ada hadis lain kata buat sesuatu dengan tangan atau buat isyarat apa-apa sesuatu. Itu dikira bercakap-cakap. Zaman sekarang memang banyak. Tengah khutbah dia ni telefon. Tak dengar. Tengah khutbah dia buatlah tidur ke apa ke. Maka tiada Jumaat baginya katanya. Tapi hadis ni panjang lagi. Bukan hadis ni, syarahan ni panjang lagi. Maksud tiada Jumaat tu apa? Tak sah ke? Sah Jumaat dia. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini di dalam Kifayatul Akhyar, adakah haram berkata-kata waktu khatib membaca khutbah? Adakah haram bercakap? Maka padanya itu dua qaul, dua pendapat. Salah satu daripada keduanya haram. Satu kata haram, satu kata tak haram. Telah dinas atasnya oleh Imam Syafi'i pada qaul qadim. Pendapat yang awal Imam Syafi'i kata haram bercakap dosa ketika khatib sedang berkhutbah. Dan dengan dia berkata Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Imam Hanbali. Tiga mazhab lain lah. Pada yang terlebih rajih daripada dua riwayat, baginya kerana Nabi SAW apabila berkata engkau bagi tawalan kamu padahal imam membaca khutbah hari Jumaat, diam olehmu, maka sungguhnya lara engkau, dan makna lara itu berdosa. Yang kata hadis tadi diterjemahkan lara itu adalah berdosa. Setengah ulama kata, dan Imam Syafi'i pun kata gitu juga pada pendapat pertama dia. Mula-mula dia kata gitu, nanti pendapat kaul jadid dia tukar dia punya pendapat. Cuma setengah ulama mengatakan bercakap ketika khatib khutbah ataupun main telefon ketika khatib khutbah ataupun main duk garu-garu kat pad, duk main anak batu, duk berzikir dengan tasbih tu lah, buat sesuatu lah, apa saja walaupun bukan baik sekali pun. Baca Quran, berzikir, apa saja khatib tengah khutbah, maka dia telah berdosa. Berdosa. Itu pendapat pertama. Yang mutamat pendapat kedua. Tapi kadang-kadang kita ni lah kan, nak buat baik tak kena tempat. Time tu lah kita nak berzikir kita punya, tak kena tempat lah kita kadang-kadang. Waktu tu waktu khutbah, tak lama pun dengar lah, lepas tu zikir lah kan. Dan pada qaul jadid, ini pendapat mutamat, bahawasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haram, tak haram ketika khutbah. Dan diam itu sunat juga. Diam ketika khutbah tu sunat je. Kerana barang yang diriwayatkan dia oleh Syekhuna Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahawasanya Sayyidina Uthman masuk padahal Sayyidina Umar tengah baca khutbah. Sayyidina Umar tengah khutbah, Sayyidina Uthman masuk. Maka berkata Sayyidina Umar, apa hal kau mentakhir mereka itu daripada bang? Bila Sayyidina Uthman masuk, Sayyidina Umar terus belasah, tak bagi can. Tengah khutbah ni. Apalah orang sekarang ni lambat datang sembahyang Jumaat. Zaman Nabi dulu datang sembahyang Jumaat waktu subuh. Subuh tu dah datang sembahyang Jumaat, tak balik-balik sampai sembahyang Jumaat. Paling-paling pun pukul 9, pukul 10 dah datang Jumaat dah. Apalah orang sekarang ni tengah khutbah baru datang. Dia sound Sayyidina Uthman. Sayyidina Umar sound Sayyidina Uthman. Dua-dua Nabi janji syurga. Dua-dua menantu Nabi. Tapi waktu Nabi dah wafat, dia sound direct je. Sound Sayyidina Uthman. Apa hal kau mentakhir mereka ini daripada bang? Apa benda orang sekarang ni dah azan, dah khutbah baru datang, sebab Sayyidina Uthman baru masuk. Nak makna Sayyidina Umar bercakap lah tu, okay? Ketika khutbah. Maka kata Sayyidina Uthman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi tak kala aku mendengar bang, melainkan aku mengambil air sembahyang juga. Aku mari lama dah, sedap sound orang. Aku keluar ambil uduk batal tadi. Point dia kat sini bukan sound tu. Point dia kat sini adalah tu bercakap.
Siap boleh bercakap di tengah-tengah khutbah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa hal lah orang sekarang ni mari lambat. Terus cakap. Saya nak Umar cakap. Saya nak Usman jawab lagi. Jawab apa? Aku pergi ambil wuduk lah kat luar. Aku mari awal lagi. Ceritanya bercakap tu. Sahabat bercakap. Maknanya sahabat ni paling dekat dengan Nabi. Tu boleh bercakap. Kalau tidak, pastilah Sayyidina Usman tu tak bercakap. Malah Sayyidina Umar tu takkan tegur lah. Kata kalau tak boleh bercakap. Tu boleh bercakap. Sebab tu kata, bercakap tu tak haram. Kalau tidak, takkanlah sahabat buat. Itu dia hujah dia. Dan riwayat bahawasanya Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang lelaki padahal ia tengah membaca khutbah hari Jumaat. Nabi sendiri pula. Yang tadi sahabat Nabi sendiri. Tengah khutbah Jumaat, tiba-tiba masuk seorang tu. Maka berkata lelaki itu bercakap je. Manakala berdiri kiamat? Bila kiamat? Tiba-tiba orang tengah khutbah dia tanya. Bila kiamat? Macam tu je. Maka mengisyarat manusia kepadanya dengan diam. Shh. Diam. Maka tiada diterima. Wadah. Tak peduli, tak kira. Dan mengulangi ia akan perkataannya. Bila kiamat? Nabi tengah ajar khutbah. 2 kali dah. Maka sabda Nabi kata, ini jenis tak kerti bahasa. Nabi kata apa? Baginya. Kemudian daripada kali ketiga. Lepas 3 kali Nabi pun jawab. Ni tak kerti bahasa ni. Ke sini engkau. Mari sini. Nabi bercakap. Mari sini. Ingatkan Nabi nak marah. Sebab dah ganggu khutbah. Apa yang engkau sediakan bagi hari kiamat tu? Yang kau ni duk tanya-tanya bila kiamat, orang suruh diam bila kiamat. Yang kau sedia, apa yang kau sediakan untuk kiamat? Cerita bila. Semayang tak? Contohlah. Bila. Amalan tak ada pun. Buat apa tanya kiamat tu bila, tapi tak bersedia untuk pergi ke hari kiamat? Nabi kata gitu. Nabi bercakap gitu dengan dia. Tapi dia jawab apa? Dia cakap, ku kasih akan Allah dan Rasul. Yang aku sediakan, aku kasih pada Allah dan Rasul. Maka sabda Nabi, engkau serta orang yang engkau kasih. Engkau bersama dengan Allah dan Rasul nanti. Mana selamatlah akhirat. Cerita ni adalah cerita, kan bercakap tu. Kalaulah tak boleh bercakap, Nabi kata mari sini. Apabila khatib dengan khutbah, tak boleh bercakap, haram, berdosa. Nabi cakap gitulah. Tapi Nabi tak cakap macam tu pun. Nabi kata mari sini, Nabi siap berborak lagi dengan dia. Maknanya bercakap tu tak berdosa lah. Nah, jadi pendapat pertama kata haram berdosa. Pendapat kedua lebih kuat. Yang dia katanya tak berdosa sebab Nabi sendiri bercakap, sahabat sendiri bercakap. Cuma sunat diam. Bila diam dapat pahala. Jika tak diam, tetap juga tak berdosa tapi tak dapat pahala sunat. Sembahyang Jumaat sah. Habis macam mana dengan hujung hadis itu, barang siapa lara maka tiada Jumaat baginya. Tiada Jumaat. Macam mana pula tu? Nanti baca dulu sikit lagi. Dan wajah dalilnya bahawasanya Nabi SAW tiada ingkar atas mereka itu akan demikian. Kalau Nabi ni dia macam ni, sifat Nabi, bila seorang tu buat salah, Nabi mesti tegur jika ianya salah. Pengakuan Nabi kadang-kadang dengan mulut. Maksud Nabi kata, boleh, benar kamu, okey, on. Nabi kata gitu, maka itu dipanggil pengakuan Nabi. Kadang-kadang, pengakuan Nabi juga, Nabi tak cakap apa, Nabi diam aja. Maka Nabi benarkan juga perkara itu. Yang paling masyhur sekali, makan dhab lah. Sahabat mari makan dhab, kalau kita biawak. Kalau kita panggil biawak lah. Tapi dhab ni biawak pasir. Bukan biawak padang pasir. Beza biawak kita dengan biawak tu, biawak kita ayam makan tak? Cara dia makan begitu. Ayam dia bantai. Biawak ni. Sebab tu biawak kita tak boleh makan. Biawak kita tu biawak Malaysia. Tapi biawak pasir ataupun dhab kita panggil, dekat padang pasir, dia makan tumbuh-tumbuhan aja. Dan cara makan dia bukan mencengkam gitu. Bukan. Dia makan, dia ada cara dia lah. Jadi cukup syarat ya bahawasanya dhab tu ataupun biawak Arab, boleh kata gitu. Macam risau kan cakap biawak Arab. Memang rupa macam biawak pun. Dhab lah. Dhab tu boleh makan. Sebab apa boleh makan? Sebab sahabat pernah makan. Panggang. Buang kulit, panggang tengah padang pasir. Wah, sedap ni. Buat sate sedap ni. Tiba-tiba Nabi lalu. Kemudian dia orang panggil, Nabi jom, join sekali. Biawak. Mari sini. Dhab tu biawak lah. Mari. Nabi kata, dekat kampung aku, tak makan ni. Tak ada benda ni. Macam orang tak makan. Tapi Nabi tak kata haram makan. Nabi tak kata gitu. Tapi Nabi cuma kata, tak apa. Tak, apa panggil? Tak lalu.
Tak pecah helio. Tak pecah helio. Macam tak selera lah. Tak apa. Nabi kata tak apa. Dan Nabi tak halang. Bila Nabi tak halang, maknanya boleh makan. Sebab tu, dhab boleh makan. Jadi, perbuatan Nabi ni, bila dia tengok benda yang salah, dia tegur terus. Bila dia tak tegur, perkara itu, maknanya perkara itu tak salah. Perkara itu tak salah. Macam tu lah juga kan. Bila Nabi tak ingkar, bila orang cakap Nabi tak kata lain kali tengah khutbah jangan bercakap, tak boleh, berdosa. Nabi akan cakap gitu. Kalau tak boleh, Nabi okey je, sebab Nabi siap borak lagi dengan dia. Sebab orang tanya bila kiamat 3 kali. Nabi tak cakap pun jangan bercakap, dosa. Tak. Nabi cuma kata kau sedia apa untuk hari kiamat? Doktor tanya. Macam kita ni lah sibuk. Imam Mahdi gitu gini. Nabi Isa turun. Dah akhir zaman dah ni. Nak kiamat dah ni. Dajjal nak keluar dah ni. Sibuk tu cari. Dajjal keluar 2020. Dah lepas dah. Tukar pula. Dajjal keluar 2025. Tahun ni. Dajjal keluar kerana 1924 kerajaan Islam yang terakhir jatuh kan? 1924. Ni 2024 tahun depan. Maka tahun depan akan keluar Dajjal, akan keluar Imam Mahdi, Dajjal pun akan keluar, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Sibuk tu cari. Berapa hari bulan kita akan cari? September. Bukan main cari. Kalau Nabi tak tanya gitu. Nabi kata, kita sibuk cari tu buat apa? Nabi tak suruh pun kita cari bila kiamat. Nabi tak suruh pun kita cari bila Imam Mahdi, Nabi Isa turun. Tak suruh pun. Sebab apa? Tanya. Engkau buat apa nanti kalau Dajjal keluar? Nak mengelakkan duduk belakang Dajjal, jadi pengikut Dajjal. Kau buat apa? Tak buat apa pun. Jadi sibuk cari buat apa? Loan, pakai loan konvensional lagi. Rumah beli riba lagi. Lepas tu sibuk nak cari Dajjal keluar bila. Lah kali Dajjal keluar, dia orang pertama duduk belakang Dajjal. Tu Nabi marah tu, sibuk nak cari. Kita ada satu ilmu dia panggil fiqh tahawulat. Fardhu ain juga. Fiqh tahawulat ni adalah tanda-tanda hari kiamat. Kena tahu, ambil tahu aja. Bukan cari tu bila. Kena ambil tahu. Sebab dia ada 4 fardhu ain. Pertama akidah, yang kedua fiqh, kena belajar. Yang ketiga tasawuf, yang keempat dia panggil fiqh tahawulat. Peristiwa akhir zaman, contohnya akhir zaman nanti 40 hari akan berlaku, keluar asap daripada bumi, Dajjal akan turun, sebelum tu turun dulu Ya'juj Ma'juj, begitu begini keluar Ya'juj Ma'juj. Kena tahu cerita tu. Itu adalah akhir zaman. Tahu sekadar tahu, bukan tak cari bilanya berlaku. Tak perlu cari. Buat apa nak cari pun. Yang kita nak bersedia dalam menghadapi Dajjal. Itu yang kita nak. Jadi Nabi tak larang pun. Nabi cakap je dengan dia. Jadi bila Nabi tak larang, maka perkara itu tak haram. Ada satu peristiwa lain. Nabi tak larang. Seorang sahabat ni, dia sembahyang, kuku dia penuh dengan hitam. Nabi panggil dia. Nabi kata, kerat kuku tu. Lepas sembahyang Nabi panggil dia sembahyang. Nabi kata kerat kuku tu hitam. Nabi tak suruh pun kotak sembahyang tu. Maka kalau kuku hitam, kata Imam Ghazali, kalau kuku tu panjang hitam, ambil wuduk sah. Dengan syarat air masuk, air lalu. Setakat hitam tak apa. Yang penting air tu menyerap, air masuk, air lalu. Sebab apa? Nabi tak larang pun. Nabi suruh kerat kuku. Nabi tak suruh kodok. Kodok sembahyang. Antara perkara lain lah. Bila tengok apa yang Nabi buat, dan Nabi tak ingkari perkara itu. Nabi tak marah perkara itu. Dengan maksud, benda tu boleh buat. Sama lah. Kalau buat, tak berdosa. Cuma, elok jangan buat. Contoh lelaki ni, janganlah bercakap. Kalau bercakap, Jumaat sah, tak berdosa. Kalau bercakap ketika khutbah, cuma tak ada adab, cuma rugi pahala. Tak dapat pahala khutbah, dah tak dengar. Dan jika berkata, tapi itulah juga ada mereka adakah ulama mempertikaikan apabila ada setengah tempat dia dipanggil macam khutbah, dia panggil khutbah multimedia. Kan Jabatan Agama Islam, dia suruh download teks khutbah Jawi, Rumi, satu lagi multimedia. Multimedia ni kalau tempat-tempat besar-besar kan, dia ada keluar skrin. Apa yang dibaca tu dia keluar. Keluar. Okey, ini tajuk ni. Ada dekat macam KL tu selalu ada lah. Kat Pahang tu ada kan? Ada dia keluar. Sebab sebagian ulama mempertikaikan tu. Sebab iyalah kita kata
kita kata apa yang kita baca tu dia ada kena-mengena dengan khutbah. Dia ada kena-mengena dengan khutbah. Tapi tetap juga buat benda lain juga lagi, macam buat benda lain. Tapi baca khutbah itu cerita tentang khutbah lah. Sebab zaman moden kan gunalah IT zaman moden. Sehingga ulama kata dia petikan itu macam maksudnya buat benda lain juga lah, baca. Sedangkan Nabi suruh dengar, iaitu baca, walaupun baca khutbah yang sama. Allah alam. Tapi sebagai ulama kata okey kot kita dah buat atau Malaysia. Tambah-tambah lagi multimedia tu yang jenis keluar tajuk khutbah hari ini. Khatib pun baca. Sidang Jumaat keluar, sidang Jumaat sidang Jumaat. Lepas tu keluar pula warna gitu, keluar pula. Lepas tu ada gambar pula kat bawah. Gambar yang berkaitan dengan khutbah ni yang keluar ni. Dan orang nak tengok gitu. Itulah satu segi dia lawan lah Nabi cakap. Nabi kata jangan buat sesuatu. Yang segi yang kedua kan lebih faham kalau kita baca kan. Tak tahu nak cakap tak wani sebab benda baru kan. Tapi kalau dia faham dengan layar tu, itulah isi khutbah. Tak tahu nak cakap tak wani nak cakap lah. Tapi jabatan sekarang semua pakat-pakat buat. Jadi bila dia buat kita tak wani nak cakap lah. Mungkin ijtihad moden sebab benda tu IT benda baru. Dan jikalau berkata-kata itu haram, niscaya mengingkari Nabi SAW akan dia. Nabi akan cakap lah haram jangan buat. Okay. Dan makna lara atas kaul ini. Yang kata hadis tadi, Nabi kata siapa yang buat sesuatu maka lara. Sesiapa lara maka tiada Jumaat. Ini saya ingat masa tahun 80-an. Saya kecil-kecil lagi. Bilal tukang azan muazzin dia akan baca dulu sebelum khatib nak naik tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan, sebelum tu dia akan baca assalamualaikum warahmatullahi. Dia buat aktiviti masjid dulu, aktiviti kita ada kuliah gini okey dah habis aktiviti dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca hadis ni, qala yaumal man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit au takallama au abitha. Ni saya tak ingatlah dia baca tu. Au asyara biyadihi au bi ra'sihi. Ini pun saya tak ingat. Faqad lara. Ini saya ingat. Faqad lara. Wa man lara fala jum'ata lahu. Maka ni terjemahan dia yang problem ni. Hadis ni tak problem, terjemahan dia yang problem. Dia kata apa? Sabda Nabi, janganlah kamu bercakap dengan kawan kamu, sahabat kamu ketika khutbah sedang dibaca sekejap lagi. Tu betul dah. Jika kamu berkata-kata juga walaupun perkataan diam sekalipun, maka telah sia-sialah Jumaat kamu. Dia guna perkataan tu. Telah sia-sialah Jumaat kamu. Faqad larauta. Betul lah hadis ni. Tapi orang faham tak dapat pahala Jumaat. Sedangkan syarahan tu tak tepat. Tapi sekarang tak dengar dah orang baca. Maka telah sia-sialah Jumaat kamu. Telah sia-sia Jumaat. Betul lah faqad larauta atau faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Betul lah. Tapi maksud apa? Ni syarahan dia. Maka makna lara atas kaul ini, makna lara yang Nabi kata maka sia-sialah Jumaat. Apa maksud sia-sia Jumaat? Atas kaul ini mendatang dengan barang yang tiada sayu dia. Maksudnya dia telah buat perkara yang tak patut buat. Sepatutnya bila khutbah dengar, dia telah buat perkara yang lara, iaitu buat perkara yang tak patut buat. Okey. Dan yang dinafikan dengan katanya fala jum'ata lahu, maka dia tak ada Jumaat, tak dapat Jumaat. Bukan tak sah. Bukan sia-sia. Maksudnya apa? Ni, iaitu nafi kamal. Nafi kamal. Menafikan kesempurnaan Jumaat. Iaitu Jumaatnya tiada dinafikan sahnya. Jumaat sah, Jumaat tak sia-sia, tapi Jumaat tak sempurna. Tak sempurna tu maksud apa? Tak dapat pahala. Dapatlah pahala sembahyang Jumaat. Habis apa yang tak dapat? Tak dapat pahala khutbah lah sebab tak dengar. Dia bercakap. Bukannya maka telah sia-sialah Jumaat. Bukan sia-sia Jumaat, maka telah sia-sialah khutbah itu. Faqad laghauta, maka telah sia-sialah maka telah sia-sialah dia. Faqad laghauta, maka telah sia-sialah dia. Dia tu kembali kepada apa? Kalau dia tu kembali kepada sembahyang Jumaat, itulah yang jadi tersilap tu. Maka telah sia-sialah sembahyang Jumaatnya, bukan sembahyang Jumaat.
maka telah sia-sialah khutbah. Memanglah sia-sia. Sebab kau tak dengar dia bercakap. Sia-sia lah. Sia-sia dengan maksud tak dapat pahala. Jumaat tak sia-sia. Dia kata maka telah sia-sialah Jumaat. Saya dengar daripada 80-an sampai 90-an. Sampai hafal. Hadis ni saya hafal bukan sebab belajar. Sebab dengar. Khatib dia baca. Daripada kecil lagi. Masa daripada darjah 1, darjah 2 dah dengar dah. Faqad la rauta. Faqad la. Ansit. Ingat ansit. Dengar ansit. Ansit tu diam. Okey. Budak kecil-kecil dengar. Dengar sebab duduk ulang. Lepas tu dia kata, maka telah sia-sialah Jumaat. Oh, tak dapat habislah Jumaat kalau bercakap. Tak boleh cakap. Walaupun diam tak boleh cakap. Nanti Jumaat tak sah. Bukan. Jumaat sah. Yang sia-sia tu khutbah. Kenapa pula khutbah sia-sia? Dah engkau tak dengar? Duk sibuk bercakap? Memang sia-sia lah. Duk sibuk main telefon? Memang sia-sia lah. Tu maksud dia. Dan bila sia-sia Jumaat, bila sia-sia khutbah, maka tak sempurnalah khutbah tu. Tak sempurna bukan tidak sah. Sebab tu dia kata kat sini, iaitu nafi kamal, nafi kesempurnaan Jumaatnya. Tiada dinafikan sahnya. Sah, bukan tak sah. Cuma menafikan kesempurnaan lah. Kesempurnaan Jumaat ini adalah khutbah, dengar, dapat sesuatu daripada khutbah dan sah semayang. Itu baru sempurna. Kalau tak dapat sesuatu daripada khutbah, semayang saja tak sempurna lah. Cuma semayang sah, tak sempurna lah Jumaatnya. Macam semayang Zuhur mana ada khutbah. Jadi tak sempurna, tu maksud dia. Wallahualam. Habis. Hukum mandi Jumaat pula akan datang. Mandi Jumaat, faedah dia. Mandi Jumaat. Jarang orang buat mandi Jumaat sekarang. Sebab dia kerja. Sedangkan boleh je mandi Jumaat. Bila nak mandi Jumaat? Ketika nak pergi kerja tu mandi siap-siap. Masa dia kerja. Antaranya, rugi orang tak mandi Jumaat. Setengah ulama kata, wajib mandi hari Jumaat. Tak mandi berdosa. Nasib baik tu bukan mazhab Syafi'i. Kalau tidak, berdosa bakat-bakat yang tak mandi nak sembahyang Jumaat. Ada tak kata mandi Jumaat tu bangun tidur subuh tu kita mandi Jumaat. Ada tak kata berat sebelum pergi Jumaat tu. Sebelum pergi Jumaat. Mana betul? Dua-dua betul. Bermula mandi Jumaat boleh lepas subuh. Subuh tu dah boleh mandi Jumaat. Makin dekat dengan nak pergi, bukan pergi sembahyang Jumaat tau. Bila subuh bukan nak pergi sembahyang Jumaat lagi. Baru subuh Jumaat. Dah boleh, bermula boleh mandi Jumaat. Walaupun bukan nak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi kerja, boleh dah, ya. Semakin dekat nak pergi sembahyang Jumaat, semakin afdal, semakin besar pahala, semakin besar. Pukul berapa nak pergi sembahyang Jumaat? Pukul 9, mandi pukul 9, lagi besar pahala daripada mandi pukul 6. Lepas tu pukul 9, 10, 11. Pukul 11 lagi sembahyang Jumaat. Mandi pukul 11 lagi besar daripada mandi tu. Dan nak pergi pukul 12. Pukul 12 baru mandi, lagi besar pahala. Cuma bermula boleh mandi Jumaat, bermula sah mandi Jumaat, subuh Jumaat. Dia berbeza dengan mandi raya. Bermula boleh mandi sunat raya. Raya pun sunat mandi juga. Nak pergi sembahyang raya kan, sunat mandi juga. Dia bukan lagi dekat nak pergi sembahyang raya, lagi sunat mandi. Betul lah. Nak pergi sembahyang raya pukul berapa? Pukul 8. Sunat mandi pukul 8, betul. Tapi bermula boleh mandi bukan subuh. Bukan. Bermula boleh mandi raya. Mandi kerana nak pergi sembahyang raya. Bermula boleh nak pergi mandi sembahyang raya tengah-tengah malam. Dengan maksud 12.30. 12.30 malam tu boleh dah nak mandi pergi sembahyang raya. Nampak? Dia ada beza. Jadi kalau mandi pukul 1, kenapa nak pergi sembahyang raya? Sembahyang apa lepas nak tidur? Dah boleh, dah sah dah mandi. Semakin dekat nak pergi sembahyang raya, semakin besar pahala. Bagi betul. Sebenarnya dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma yang tadi seorang tu kata afdal mandi sebelum nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab nama mandi tu pun mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi sebelum pergi sembahyang Jumaat, mandilah supaya hilang busuk, tak kacau orang. Itu dari segi yang terbaik afdal. Tapi bermula sah mandi Jumaat. Subuh. Bermula sah mandi kerana nak pergi sembahyang raya 12.30 malam. Boleh dah mandi. Tapi lagi dekat nak pergi sembahyang raya, lagi afdal. Dia gitu. Jadi sebenarnya dua-dua betul. Dua-dua. Tapi kita yang buat paling terbaik nak pergi sembahyang Jumaat lah. Sebab itu tujuannya. Kalau dah mandi awal-awal dengan berbau balik badan, hilanglah tujuan mandi tadi. Tapi tetap sah juga. Lebih-lebih lagi bagi orang yang ialah kerja, nak mandi, nak bawa baldi apa semua tuala, pergi kerja. Jadi dah lah nak pergi cari masjid jadi sesuai lah bagi orang. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Kita sambung akan datang masalah hukum mandi Jumaat. Kita sering tasbih kafar dan surat subhanahu.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.